Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安 Puji Tuhan, haleluya. 感谢主，哈利路亚！ Tuhan itu baik. 神是美好的， Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sekali lagi untuk bersama-sama ikut di dalam persekutuan doa sekalipun secara online. 但今天神再次给我们机会，可以参加这个晚祷会，实际上是在线上举行的。 Saudara, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok doa malam ini, 在我们进入各项祷告之前， kita rindu supaya Tuhan bicara terlebih dahulu kepada 我们 kita. 盼望神先向我们每个人说话。 Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, 在我们还没有思想神的话语之前， mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. 神，我们感谢你所赐给我们一切的好处。 Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu di dalam seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. 在我们整天的生活层面，我们看见神你怎么样的恩待我们， Sehingga Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada 并 kami. 且你把身体的健康、把能力赐给我们。 Malam ini ada kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan 今天 doa. 晚上我们再次有机会在晚祷会里面一起来敬拜你， Sebelum kami mengungkapkan isi hati kami, pergumulan kami kepada Tuhan, 在我们把我们心里的话向你说之前， kami ingin terlebih dahulu mendengar suara Tuhan kepada 我 kami. 们要像听你自己亲自对我们说的 Sebelum 话。 kami membaca, merenungkan firman-Mu, 在我们还没有阅读思想你的话语之 kami 前， minta Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mempersiapkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. 这就圣灵帮助我们，可以预备好我们的心思意念， Sehingga apa yang kami dengar tentang firman Tuhan, 是我们所听的神的话语， kami percaya firman Tuhan. 我们相信它。 Apa yang kami percaya tentang firman 我 Tuhan, 们所相信的神的话语， kami lakukan firman Tuhan dalam hidup kami. 并且我们在生活中遵行出来。 Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kuasa firman Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan 我们可 kami. 以享受到神你的话语能力在我们当中运行。 Kedua hamba-Mu ini Tuhan urapi dan pakai menjadi alat di dalam tangan 求 Tuhan. 你使用你两位仆人成为你合用的器皿， Untuk menyampaikan maksud isi hati Allah bagi kami 来把 sekalian. 你的意向、你的旨意向我们宣明。 Terima kasih Tuhan dengar doa kami. 谢谢主垂听我们的祷 Jadi 告， kami siap untuk mendengarkan 我们 firman-Mu. 预备聆听你的话语。 Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. 祷告奉主耶稣基督圣名求，阿门。 Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Puji Bapak Tuhan. Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara, 我要问各位弟兄姐妹们， apakah saudara pernah mengalami rasa takut? 你曾经经历过害怕吗？ Pernah saudara? 经历过吗？ Nah, saya kira saudara semua orang pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. 我相信每一个人都是经历到那种惧怕的感觉， Memang rasa takut setiap orang pasti berbeda-beda dan 但是 bermacam-macam. 每一个人的这惧怕的那种当然是不相同，而且各种各样的 Tapi。saya mau sampaikan kepada saudara 但是我要告诉各位弟兄姐妹们， bahwa rasa takut itu sebenarnya bersumber dari dua hal saja. 其实这个惧怕的心理是来自两种的原因。 Yang pertama adalah dari hal-hal yang tidak pasti, 第一就是从那种不肯定的事情， yang kita tidak dapat duga, 是我们不能预料的， hal-hal yang akan datang. 是将来的事情。 Kita takut dengan masa depan kita seperti apa kita tidak 我 tahu. 们不知道我们的前途如何。 Hal yang kedua adalah 第二， takut dengan sesuatu yang pasti. 惧怕那些确定的事情， Misalnya ada ancaman 比方说一些威胁， atau kita saudara menyadari bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. 这边的比方说死亡是一定确定的事情， Ada banyak orang takut mati. 很多人怕死。 Nah, saudara, hal-hal ini tentu sangat menghantui kehidupan anak manusia. 当然，这样的这种的想法常 Dan 常威 saya 胁着 memberitahukan 信 kepada 徒的 saudara, 生 bukan 活。 rasa takut itu bukanlah suatu penyakit. 我告诉你，惧怕的心理不是一种疾病， Tapi rasa takut itu adalah satu proses berpikir yang Tuhan berikan kepada anak manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. 这神是给你们在最终的神的子民怎么样思考的一种经 Supaya 历。 anak manusia mempunyai sensor untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. 这神让你在生活中有一种审查的能力。 Bayangkan kalau manusia tidak punya rasa takut. 如果人没有惧怕的心理， Apa saja bisa ditabrak, saudara. 他什么都敢去做。 Baik itu hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang mungkin menyenangkan, semua ditabrak, saudara. 不等是他喜欢的，是危险的，他都去做。 Tetapi dengan rasa takut yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia itu sudah membuat kita punya sensor, daya sensor untuk mengatasi, untuk berjaga-jaga, dan untuk tidak nabrak sembarang tentang apapun yang 但是神 terjadi. 把那个惧怕的心放在我们心里，这么个谨慎行事，不随便去乱窜乱碰。 Seolah-olah Tuhan memberikan rasa takut bagi kita, saudara, untuk supaya kita berjaga-jaga dan berwaspada.
waspada. 就是神把这个惧怕的心理赐给我们，叫我们随时谨慎行事。 Tetapi persoalannya adalah kalau kita dikuasai oleh rasa takut, 如果我们被这个惧怕的心理所掌控， akan berakibat sangat-sangat fatal. 会造成非常严重的后果。 Akibat yang pertama adalah kita akan banyak kehilangan. 我们会第一，我们会失落很多， Kita kehilangan rasa nyaman, 我们失落感那个舒服感会失去了， kita kehilangan rasa nafsu makan, 那色欲也失去了， kita kehilangan rasa tidur nyenyak, 酣睡也失去了， kita kehilangan gairah hidup. 我们失去了那种生活的魄力。 Kehilangan-kehilangan ini saudara akan mempengaruhi kita secara fisik dan secara kejiwaan. 那这次失落会影响到我们生理跟我们的心理。 Pengaruh secara fisik saudara, kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, kurang makan, 如果我们不够休息、不够吃的话， kita akan menjadi lemah. 我们会变成软弱， Mungkin kita akan menjadi sedikit kurus. 可能会瘦一点。 Bukan hanya kurus tetapi kelihatan pucat. 不单单是瘦，而是苍白。 Pada waktu kita mengaca diri kita dengan kondisi yang sudah berubah, 当我们看照镜子，看到我们就改变的形 justru 象的时 perasaan 候， takut itu bergeser kepada yang namanya stres. 那么我这次惧怕会造成我们心理的压力。 Ia berada di dalam tekanan. 我们在压力之下， Pak Regi katakan kalau stres itu masih biasa, bisa kalau stres itu lebih berat daripada stres. 如果说这个压力还不要紧，但是那种沮丧的更会比较大。 Saudara, kalau orang sudah depresi, 如果人已经在沮丧当中， maka itu akan mempengaruhi tindakan kita. 会影响我们的行为， Orang bisa bertindak immoral, 会产生那种不道德的， orang bisa bertindak unetik, 或者是这个不合伦理的， orang bisa melakukan tindakan-tindakan ilegal, 或者犯法的事， misalnya lakukan kejahatan. 或者行恶， Mungkin tindakan yang sangat-sangat ekstrim membunuh 或者杀人， atau melawan hukum. 或者是犯法的。 Saudara-saudara perhatikan betapa dahsyatnya akibat daripada rasa takut itu menguasai manusia. 那如果惧怕控制的人生，那这后果是非常的严重。 Dan ketika manusia sampai ke titik itu, saudara, 当人落到这样的地步的时候， manusia akan mengalami yang namanya spiritual problem 那会引起的一种精神的 atau 方面的问 masalah 题， rohani. 或者的灵命的问题。 Orang-orang yang semacam ini semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. 那么这样的人会慢慢的远离了这个 Tidak 机 lagi 会， mencari Tuhan. 不再寻找神， Semakin orang tidak mencari Tuhan, 也不寻找神的人， maka manusia semacam ini tersesat di dalam persoalan rasa takutnya. 他就迷失在那种惧怕的心理当 Nah, 中。 saudara, bagaimana cara kita mengatasi rasa 我们 takut? 怎么样克服这种惧怕的心理呢？ Ada banyak nasihat-nasihat yang disodorkan para saintis, para psikolog, para psikiater. 很多精神病家、心理学家，甚至那个科学家提出了各种各样解决惧怕的问题。 Bagaimana supaya kita mengatasi rasa takut? 怎么样克服这些惧怕的心理呢？ Saudara-saudara, saya tidak tidak anti terhadap nasihat-nasihat daripada psikolog ataupun dari psikolog atau psikiater lah atau para saintis, saudara. 我不反对，无论是科学家、心理学家、精神病家，他们的劝勉都是忠言。 Tapi sebagai orang percaya, mari kita belajar dari firman Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang percaya mengatasi rasa takut di 但 dalam 是我 diri 们 ini? 从神的话语学习信徒怎么样克服我们那个惧怕的心理。 Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 26 dan 我们看 27. 一处的经文，箴言书第14章26、27节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia kemudian langsung diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, hanya 2 ayat saja. 单单两节，先用印尼文读。 Firman Tuhan demikian, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat dan maut. 敬畏耶和华大有依靠，他的儿女也有避难所。敬畏耶和华是生命的泉源，叫人离开死亡的网络。 Setelah firman Tuhan katakan, di dalam takut akan Tuhan ada 3 hal. 再告诉我们，在敬畏耶和华里面有3件事情。 Yang pertama ada ketentraman yang besar. 这个有非常大的安全感， Yang kedua adalah ada perlindungan bagi anak-anaknya. 有神怎么样对他的保守， Dan yang ketiga adalah sumber hidup. 就是这生命的泉源， Jadi sederhana sekali, 是非常简单的。 solusi rasa takut itu adalah takut akan Tuhan. 所以真正的怎么样解这惧怕的心理，就是说敬畏神。 Tetapi pertanyaannya adalah apakah sesederhana itu, saudara? 难道是这样的简单吗？
Nah, berbicara tentang takut akan Tuhan, 论到敬畏神， ada paling tidak 3 implikasi daripada takut akan Tuhan. Itu bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut yang 但是最 terjadi 少 dalam 有 hidup kita. 3种的含义，教我们怎么样去克服这个惧怕的心理。 Yang pertama adalah 首先 trust and obey to God. 就是要信靠顺服， Atau percaya dan taat kepada Tuhan. 就是信靠顺服。 Mungkin saya berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah terlalu sering dengar kata-kata itu. 你可以说，问是这样的话，听得太多了。 Memang saudara istilah trust and obey ini adalah satu istilah yang sangat familiar di telinga kita orang 我 percaya. 们说信靠顺服，在我们信徒耳中是一种非常熟悉的一种字眼。 Apalagi saudara di gereja kita punya lagu KPPK, ada sebuah pujiannya trust and obey. 特别在圣诗里面有一首就是信靠顺服的那个诗歌 Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, 弟兄姐妹们， memang ini sesuatu yang biasa kita dengar, 这个是我们一般常常听到， yaitu percaya dan taat. 信靠顺服。 Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak hanya percaya, tetapi juga taat kepada firman Tuhan. 但是一个敬畏耶和华的，不但信靠，他也遵行他的道。 So, satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. 我们看这个《生命书》第10章第12、第13节， Firman Tuhan berkata begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 敬畏以色列人啊，现在耶和华向上帝向你所要的是什么呢？就是要你敬畏耶和华你的上帝。 Saudara, menarik sekali di sini dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 遵行他的道。 Apa artinya menurut? 遵行的意思是什么呢？ Taat, saudara. 就是顺服的意 Jadi 思。 orang yang takut akan Tuhan itu tidak hanya percaya tetapi taat. 那个敬畏神不但顺服，他也遵 Saya 行 ingin 他的 bertanya 道。 kepada saudara, 所以我要问各位弟兄姐妹， apakah saudara percaya Tuhan? 你相信神吗？ Apakah saudara percaya firman Tuhan? 你相信神的话语吗？ Pak Saudara berkata, saya percaya Pak Pendeta. 但是我相信你说， Tapi pertanyaan penting adalah, 现在更重要的问题， apakah engkau juga taat kepada apa yang kau percaya? 但是你是不是顺服你所相信的？ Di dalam Alkitab, saudara, 在圣经里面， dalam mengatasi rasa takut di tengah-tengah umatnya, 在怎么信徒当中，解决他们惧怕的感觉。 seringkali Tuhan berkata, jangan takut. 神常常说不要害怕， Jangan takut. 不要害怕， Janganlah takut. 不要惧怕。 Saudara, di dalam Alkitab itu kurang lebih ada 93 kali kata jangan takut atau janganlah takut. 但或者说在圣经里面最少有93句说不要惧怕，或者说不要害怕，不 Nah, 要 saudara, 惊慌。 Tuhan sampaikan ini kepada bangsa Israel supaya mereka merasa secure dan tidak terancam dengan perasaan takut yang luar biasa karena musuh-musuh mereka. 那这是给当时以色列百姓在面对各种敌人的时候，给他们有一种安全感。 Nah, satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. 在以赛亚书41章第10节里面，一句非常著名的经文。 Firman Tuhan berkata begini, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. 你不要害怕，因为我与你同在；你不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必保守你，我必帮助你，我必用公义的右手扶持你。 Ya, saudara, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel karena pada waktu mereka berada dalam tawanan di Babel. 因为他对以色列说话者呢，以色列正在被掳的当中， Mereka takut dengan sesuatu yang tidak pasti masa depan mereka seperti apa. 他们惧怕，他们不前途茫茫。 Tapi Tuhan datang kepada mereka dan katakan jangan takut. 但是神对他们说：“不要惧怕， Engkau tidak berjuang sendiri. 因为你不是一个人在这征 Aku 战， menyertai engkau. 我与你同在。” Pada waktu mereka mendengar kata-kata Tuhan berkata, aku jangan takut, aku menyertai engkau. 当你神说不要害怕，我与你同在， Setidaknya mengurangi rasa takut mereka. 最少可以减少他们那种惧怕的心理。 Akan masa depan mereka akan seperti apa. 他们不知道他们前途如何。 Nah, saudara, menarik sekali di dalam perjanjian baru, 在新约里面， pada waktu murid-murid itu naik perahu, 当这个门徒在上船的时候， tiba-tiba ada gelombang yang begitu besar, 后来就风浪来了， lalu mereka ketakutan. 他们非常的惧怕。 Waktu mereka takut pada subuh hari jam 3 subuh, 在这凌晨3点的时候， Tiba-tiba 当 mereka 惧怕的时候， tiba-tiba mereka ada sosok manusia yang menuju kepada perahu yang sedang berada dalam ancaman badai itu. 在风浪当中看见一个人影向他们走过来。
Lalu mereka berteriak takut, katakan hantu, hantu. 他们说有鬼啊，有鬼，他们非常的害怕。 Lalu saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. 大家放心吧，是我。 Nah kemudian ketika Tuhan Yesus masuk dalam perahu, 当耶稣上船之后， maka tenanglah. 那么这个风浪就平静了。 Saudara, betapa sederhananya bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut. 这个好像看起来非常简单，怎么样克服我们惧怕的 Kalau 心理？ engkau percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, 如果你今天相信主耶稣， jangan hanya percaya. 不要单单相 Apa 信 yang Tuhan 他， katakan kepada engkau mengatasi rasa takut, 但这神怎么样告诉你克服惧怕的 taat 心理？ kepada firman Tuhan. 你要遵守他的话语， Pegang janji firman Tuhan. 遵守他的允许。 Ketika hari ini engkau mendengar berita di seluruh dunia ini, 要看到这个世界各地 ada banyak tragedi, 很多的惨剧， ada banyak bencana, 很多的灾难， ada banyak traumatik terhadap masalah-masalah dan penderitaan yang terjadi. 很多精神的创伤 Ketidakpastian akan dunia ini. 啊，这个世界不肯定的事 Mungkin 情， hari ini kita bergumul dengan wabah COVID-19. 或者正在这个新冠病毒当中 Dan 的征 bahkan 战当 mungkin 中， ada ancaman resesi ekonomi. 跟着有这经济危机的 Kita 威 tidak 胁， tahu apa yang harus kita lakukan. 我们不知道当做什么。 Apa yang Tuhan katakan kepada engkau hari ini? 今天对你说的话， Maukah engkau tidak hanya mendengar? 你不但听着， Maukah engkau tidak hanya percaya? 你不但相信， Tapi lakukan apa yang Tuhan katakan 但 kepada 是你要 engkau. 遵行神所说的， Menenangkan pikiranmu dan jiwamu. 安定你的心思意念， Maka engkau bisa melewati rasa takut. 你一定能够克服这个惧怕的心理。 Yang kedua, saudara. 第二， Yang kedua adalah implikasi daripada orang yang takut akan Tuhan itu honor and close to God. 就是怎么样亲近他， Yaitu hormat dan dekat kepada Tuhan. 就是尊敬并且亲近 Nah, di 神。 dalam ulangan yang tadi kita baca, 在刚才我们读的这个生命记里面 itu，kalimat berikutnya dikatakan, 在里面也告诉我们， mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu. 就是要爱他，并且要侍奉他。 Nah, orang yang hormat kepada Tuhan, 一个敬畏神的人， orang yang memuji dia, 这一定是赞美他的人， orang yang mengagungkan dia, 尊崇他的人， orang yang memuliakan dia, 并且荣耀他的 orang 人， yang beribadah kepada 并且 dia. 敬拜他的人。 Itu adalah ekspresi orang yang hormat kepada 这 Tuhan. 是一个敬畏神的一个表现。 Tapi tidak hanya itu, saudara. 不单如此， Orang yang hormat kepada Tuhan 一个敬畏神的人 adalah orang yang tahu menempatkan Tuhan itu secara proper di dalam hidupnya. 是怎么样把神放在他应该当中人生当中 Sejauh 应该 mana 的地 kita 位？ menempatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. 怎么样把神在我们征战当中放在应有的地 Jangan-jangan 位？ kita orang percaya tetapi kita menempatkan Tuhan itu secondary di dalam hidup kita. 但是不要因为我们相信神，把神搁在 Bukan 一 yang 边， utama. 不是首要的。 Orang yang menghormati Tuhan 一个敬畏神的人， menempatkan Tuhan itu menjadi pusat hidupnya. 成为神，成为他人生的中心， Menjadikan Tuhan itu segala-gala dalam hidup. 神他人生中的一切。 Kalau dia adalah segala-gala dalam hidup 如果他 engkau, 是我们人生中的一切， maka engkau memilih untuk berdekat kepada Tuhan. 你就会选择怎么样来 Ada 亲 dua 近 hal yang 他 saya ingin sampaikan dalam bagian ini. 啊。这部分最少有两点： Seseorang yang memilih untuk dekat dengan Tuhan, 一个选择亲近神的 dia 人， akan mengalami intimasi dengan Tuhan. 他会感到与神一种亲密的感 Di 觉。 dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, 雅各书第4章第8 Firman 节告 Tuhan 诉我 katakan 们： mendekatlah kepada Allah, maka Allah mendekat 你要 kepada. 亲神，你要亲近神，神 Bagaimana 会 caranya 亲近 kita 你。 mendekat kepada Tuhan? 怎么样亲近神？ Melalui dua cara. 两个方法： Melalui firman-Nya, 通过他的话语， melalui doa kita 通 kepada 过我们的祷告， mengalami intimasi dengan Tuhan. 经历神跟神之间亲密的关系 Yang。kedua, 第二， ketika kita menempatkan Tuhan proper di dalam hidup kita, 当我们把神放在我们人生的中心， kita memiliki hubungan yang intim dengan 我 Tuhan. 们跟他有一个亲密的 Dekat 关 dengan 系， Tuhan. 但他非常好的关系， Sesudah ada rasa aman, 我们会感到非常 kita 安全。 mendapatkan rasa aman di dalam Tuhan. 我们在神里面得着安宁。 Ada sebuah nyanyi yang kita sering nyanyikan dari Mazmur 62. 我们唱诗篇62篇，我们常常颂上的一首歌， Hanya dekat Allah saja aku tenang. 只有亲近神，我心的安宁。 Atau dengan versi yang agak lambat. Oh, coba Hanya tambah. dekat padamu, rasa tenang hatiku. 只有亲近你，我心的安宁。 Saya mau tanya saudara, 可能你会问， berapa sering saudara nyanyi lagu itu? 你常常唱这首歌吗？
Apakah kau menyadari ketika kau betul-betul mendekatkan diri dengan Tuhan kau rasa aman? 当你真亲近时，是不是真正感到那种安宁的感 Saya 觉？ tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara hari ini. 这琢磨你的惧怕的原因是什 Apapun 么？ yang menjadikan engkau takut hari ini. 无论什么让你惧怕， Mari belajar untuk hormat Tuhan. 让你学习怎么样敬 Dengan 畏神， menempatkan dia paling utama dalam hidup engkau. 把它放在我们人生最重要的 Mendekat 地位。 dengan Tuhan engkau rasa aman. 那能够亲近他，你会觉得非常的 Saudara 安宁。 hari ini kita menghadapi tantangan. 今天我们面对各种挑 Ada 战 banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi oleh pandemi yang terjadi. 因为这个病毒叫我们感到很多惧 Maukah 怕的 engkau 事情。 bertekad berkata, Tuhan aku mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. 你要对神说：“神啊，我要更亲近你。 Semakin kau dekat dengan Tuhan, engkau merasa aman di dalam Tuhan. 你越亲近神，你会感到是安宁， Karena dialah batu perlindungan kita. 因为他是我们永久的磐石， Batu perlindungan yang kokoh. 是坚固的磐石。 Saudara dikasih Tuhan. 主内亲爱的兄妹， Implikasi yang ketiga adalah 第三个含义 yaitu memiliki wise and knowledge in God. 就是在神里面得着聪明跟智慧。 Orang yang takut akan Tuhan itu punya hikmat dan pengetahuan di dalam Tuhan. 一个敬畏神的，一定从神得着智慧。 Kalau saya perhatikan kitab Amsal ini, 如果我们注意这个箴言书， ini Raja Salomo justru memberikan suatu golden word di awal-awal kitabnya. 在这箴言书的前头，这个所罗门王已经给我们一个 Dia 非 katakan 常重 takut 要的宣 akan 言。 Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 他说：“敬畏耶和华是知识的开端，以望人藐视智慧和顺回。 Saudara-saudara, saya kira ini yang perlu kita miliki hari ini. ”我们今天需要有这样的 Kalau 观 kita 念。 mendengar suara-suara dari luar, 我们听外面的声音， mendengar berita-berita dari luar, 我们听到外面的消息。 membaca kata-kata yang di-vote orang tentang peristiwa apa yang terjadi hari ini, 今天所发生各样事情，人就传递给我们 sudah 的， membuat kita bingung dan rasa takut. 会叫我们彷徨惧怕。 Tapi maukah kita memandang segala sesuatu dari perspektif hikmat dan pengetahuan dari 但 Tuhan? 是我们要从神的智慧、聪明来看各样的事情。 So kita butuh hikmat Tuhan. 我们需要神的智 Apa 慧。 itu hikmat Tuhan? Saudara? 什么叫做神的智慧？ Firman Tuhan. 就是神的话 Apa 语， itu pengetahuan dari Tuhan? 因为能够神的知识， Firman Tuhan. 那神的话语， Berdasarkan hikmat dan pengetahuan Tuhan, kita menempatkan diri secara bijak di tengah-tengah pergumulan dunia hari ini. 但这凭着神的智慧、聪明，在困难的世界当中，我们怎么样好好的这生 Karena 活当 orang 中？ bijak itu tidak reaktif terhadap persoalan yang terjadi. 因为一个有智慧的人，他不是过分的敏感对周遭发生的事情。 Orang yang bijak itu tidak latah, saudara, mentah-mentah menerima semua berita yang diterima. 一个有智慧聪明的人，他不盲从，随便听任何 Orang 的声音。 bijak itu tidak gegabah membuat keputusan dalam kesulitan. 那这个智慧的人懂得怎么样困难中拿着最好的决 Orang 定， bijak tidak terlalu mudah dengan apa kata orang. 但他不会被受人的话所影响。 Tapi orang bijak adalah menilai segala sesuatu berdasarkan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan dan firman Allah. 但是一个有智慧聪明的人，他是凭着神的话语来判断一切。 Ada dua hal yang saya mau sampaikan bagian ini. 今天有两部分，这 Orang 个 yang memiliki hikmat pengetahuan dari Tuhan, 一个有神智慧聪明的人， dia belajar mengerti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan 他 kebaikan. 学习神怎么样在万事当中工作。 Bukankah ayat ini sering kita baca, sering kita dengar? 那么这节目不是常常去听吗？ Roma 8 ayat 28. 罗马书8章 Allah 28节 turut，bekerja dalam segala sesuatu. 我们晓得万事都互相效力。 Saya kira banyak pengalaman Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi pandemi ini, ada hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. 但是在面对这个新冠病毒，神要我们这各种的事情怎么样去面对？ Ketika engkau memahami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, 当你知道神介入在万事当中的时候， apapun keadaan sudah membuat engkau tidak putus asa dan tidak 无论 ketakutan. 任何的光景，你不会失望，不会灰心 Yang。kedua, saudara, 第二， kita belajar bersyukur kepada Tuhan. 我们学习怎么样向神感恩 Di。dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal. 帖撒罗尼迦5章18节清楚的告诉我们，凡事谢恩。 Maukah kita belajar mengangkat ucapan syukur di atas rasa takut kita? 要不要我们把高举这个感恩的心在惧怕之上？ Jangan tenggelamkan rasa syukur dengan rasa takut yang terlalu besar. 不要把这个惧怕的心，让我们沉落在惧怕的 Kalau 心 engkau 当中。 membesar-besarkan rasa takutmu, saudara, 如果你扩大你的惧怕 engkau 的心 tidak，mampu bersyukur kepada 你 Tuhan. 不可能向神感 Jika engkau 恩， tidak mampu bersyukur kepada 你 Tuhan, 也不能向神感 engkau 恩。 segala tenggelam di dalam perasaan takut. 你沉溺在那个惧怕的 Tapi 当中， ketika kita belajar bagaimana kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, 动作神任何发生事情，我们都向神感恩的向 masa 神 ada 感。 kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melewati semuanya. 这个神就会这力量怎么样面对各种困难？ Justru mari kita belajar untuk
menilai segala sesuatu dari perspektif hikmat Tuhan. 让我们评估一切，凭着神的智慧。 Menurut para ahli, 根据专家说， setiap orang itu mampu memikirkan 60.000 kata di dalam satu hari, saudara. 那这一个人一天能够想6万种的想法， Dan 95% apa yang dipikirkan hari ini dibawa pikir lagi untuk besok. 但是9成半今天所想的，隔天又再去想。 Bayangkan setiap hari kalau engkau memulai hari-harimu begitu bangun pagi dengan rasa takut, khawatir akan hari-hari. 如果你每一天一开始就以这担心跟惧怕 Dan 来开始， sepanjang hari engkau diliputi dengan rasa takut, 你一整天就被这个惧怕所掌控。 besok hari engkau juga memikirkan yang sama, 你明天你会想的同 maka 样的 engkau 事 terus 情， menerus tenggelam di dalam rasa takut. 那么就继续的活在惧怕当 Tapi 中。 kalau engkau melihat dari perspektif firman Tuhan, 但是我们从神的话语的角度来 kita 看， tahu menempatkan diri di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. 那在我的困难当中，我们将这身体这 Dan 个困 saya 难当中， percaya janji Tuhan kepada kita sekalian. 我们相信神的允许， Dia akan memberikan ketenangan yang kuat bagi kita. 他会给我们一个坚定的 Dia 信念 akan，memberikan kepada kita rasa aman. 给我们安宁的心， Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh 并 harapan. 且给我们充满未来的一个 Mari kita tunduk 盼望的 kepala. 未来。我 Mari 们 kita 同 tunduk 心祷 kepala 告， kita berdoa. 我们同心祷告， Saudara, mari kita sejenak berdiam di hadapan Tuhan. 我们安静在神面前， Izinkan Tuhan bicara kepada saudara. 允许神对你说话。 Apa yang Tuhan mau katakan kepada engkau malam hari ini? 今天晚上神要对你说什么话， Dan katakan kepada Tuhan, 并且告诉神， apa yang engkau inginkan dari Tuhan. 你要神为你做什么。 Hari-hari ini engkau mungkin diliputi dengan rasa takut dan rasa khawatir. 近来你可能被担心、惧怕所掌控， Mari bawa kepada Tuhan. 来把这些东西带到神的面前。 Tuhan mau engkau percaya dan taat. 神要你信靠、顺服他， Tuhan mau engkau hormat dan dekat dengan Dia. 神要你尊敬他、亲近他， Tuhan mau engkau punya hikmat dan pengetahuan di dalam Dia. 神要你有智慧、聪明。 Mari kita ambil sikap berlutut di tempat kita masing-masing. 我们在我们各自的地方跪下祷告。 Bagi saudara yang mungkin tidak bisa, tidak apa, saudara duduk saja di tempat. 可能你不方便的，你可以仍然坐坐。 Mari ambil waktu berdoa pribadi dengan Tuhan. 我们个人向神祷告。